Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Nuriah binti Ismail daripada Unit Kawalan Penyakit Berjangkit Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Seperti yang semua telah maklumlah, sekarang kita sedang menghadapi peningkatan kes penyakit tangan kaki dan mulut ataupun biasa disebut hand foot mouth disease lah ya. Dan peningkatan tu begitu ketara, terutama di negeri Selangor ya, di mana kes-kes dilaporkan setiap hari memang melebihi daripada 100 lah ya. Dan berbanding dengan negeri-negeri ataupun negeri lain, Selangor dan wilayah dan juga Perak merupakan 3 negeri yang menunjukkan peningkatan yang begitu ketara. Dan peningkatan ini kita lihat paling tinggi dalam tempoh 5 tahun ke belakang lah ya. Dan penyakit ini disebabkan oleh sejenis virus. Kita panggil dia enterovirus. Dan virus-virus ni bukan satu jenis saja virus tu. Walaupun dia satu kumpulan, tapi dia ada anak-anaknya lah. Yang paling banyak menjangkiti kanak-kanak adalah Coxsackie A16, Coxsackie A6 dan juga EV71. Dan penyakit ni gejalanya tidak begitu teruk tetapi kalau disebabkan oleh EV71, dia boleh memudaratkan kanak-kanak, di mana boleh menyebabkan komplikasi radang jantung dan juga komplikasi radang kepada selaput otak, di mana jika komplikasi ini berlaku boleh menyebabkan kematian kepada kanak-kanak tersebut ya. Tapi alhamdulillah di Selangor, walaupun kes kita telah melebihi 18,000 direkodkan pada tahun ini sehingga sekarang, tetapi kita tidak ada lagi kematian ya, tidak ada lagi kematian di negeri Selangor. Dan kita tidak mendoakan benda itu berlaku lah ya. Penyakit ini memang boleh kita cegah lah ya. Dan pencegahan tu memerlukan kerjasama daripada semua pihak ya, terutama ibu bapa. Dan antara tanda-tanda ataupun gejala yang ibu bapa boleh kenal pasti adalah anak akan mengalami demam, akan ada lepuh pada mulut, ada lepuh pada tapak tangan dan juga tapak kaki. Jadi jika anak-anak ini mempunyai gejala ini, sila bawa berjumpa dengan doktor untuk pengesahan dan juga untuk nasihat, sama ada boleh dirawat di rumah ke atau perlu dirujuk ke hospital untuk rawatan yang lebih lanjut ya. Dan ibu bapa jangan membuat diagnosa sendiri. Membuat diagnosa sendiri, oh anak saya ada tanda-tanda hand foot mouth disease, tetapi penilaian sama ada kanak-kanak tu stabil atau tidak perlu dirujuk atau dibawa berjumpa dengan pegawai perubatan untuk dibuat penilaian ya. Dan jika anak-anak tu dinilai boleh berada di rumah, ianya perlu diisolasi ataupun kita panggil di kuarantin lah ya. Dan bagi penjawat awam, memang ada pekeliling yang membenarkan ibu ataupun bapa diberi cuti menjaga anak ya, selama 5 hari bagi anak-anak yang mengidap penyakit ini ya. Jadi untuk mereka atau ibu bapa ni jangan pula mengambil cuti menjaga anak ini untuk membawa anak berjalan-jalan ataupun pergi-pergi ke tempat-tempat awam yang lain ya, sebab ianya boleh menyebabkan perebakan tu berlaku kepada kanak-kanak yang lain ya. Perebakan tu boleh berlaku melalui sentuhan langsung dengan kanak-kanak yang dijangkiti dan juga titisan cecair daripada pernafasan ataupun daripada lepuh yang dialami oleh kanak-kanak tersebut boleh menjangkiti kanak-kanak yang lain. Dan juga virus ni akan dikeluarkan melalui najis ataupun air kencing. Di situ juga boleh membawa kepada penularan jangkitan jika tidak dihandle ataupun diuruskan dengan baik ya. Dan selain daripada itu, kita perlu melindungi anak-anak kita ya. Memang tidak begitu ramai yang dimasukkan ke ward, hanya di Selangor hanya 3% saja yang masuk ke hospital ya, dan tidak ada kematian. Tapi kita perlu lindungi anak-anak kita ni daripada dijangkiti, sebab dalam ramai-ramai kanak-kanak ada yang mempunyai masalah imuniti yang rendah ya, yang ada masalah daripada lahir lagi, imuniti rendah, alahan. Dan mereka ini mungkin tidak dapat menahan ataupun menampung dengan jangkitan yang berlaku dan boleh menyebabkan komplikasi yang teruk dan boleh menyebabkan kematian lah kepada kanak-kanak ini. Dan untuk penyakit ini tidak ada rawatan yang khusus ya.
Kita tidak ada vaksin, kita tidak ada antibiotik, kita tak ada antiviral untuk penyakit ini. Yang ada hanyalah pencegahan. Ya, pencegahan itu paling penting sekali. Ya, dan untuk kanak-kanak yang ada gejala, kita cuma merawat gejala sahaja. Maknanya kalau demam kita bagi ubat demam, kalau lepuh kita bagi krim ataupun lotion yang boleh meredakan lepuh tersebut. Ya. Dan yang paling penting, ibu bapa perlu pastikan anak mendapat liquid ataupun hidrasi anak tu mesti berada pada tahap yang optimum. Jika anak mengalami lempuh yang teruk pada mulut dan tidak dapat makan atau minum, segera ke hospital supaya boleh diberi bantuan untuk rehidrasi lah, ya. Dan untuk mencegah penularan penyakit hemophilia ini, di mana 90% adalah di kalangan mereka yang berumur kurang daripada 5 tahun. Dan yang kita tahu, umur macam ni kita hantar ke mana? Kita hantar ke prasekolah, kita hantar ke tadika untuk jagaan, ya. Jadi sebelum menghantar anak ke pusat-pusat jagaan ni, ibu bapa kena tengok adakah anak dia demam, adakah ada tanda-tanda ataupun gejala hemophilia ni. Jadi kalau ada, jangan bawa ke sana, sebab bila dibawa ke sana dia boleh merebak kepada kanak-kanak yang lain. Sebab kanak-kanak ni memang suka bermain bersama, suka pegang-pegang, suka peluk-peluk, masukkan mainan dalam mulut. Jadi itu semua faktor yang kita susah nak elak jika mereka ni bertemu sesama mereka. Jadi yang paling penting, ibu bapa kena pasti tanda-tanda, bawa berjumpa doktor untuk pengesahan, jangan bawa ke pusat-pusat jagaan ataupun ke prasekolah jika mereka mempunyai gejala.